Assalamualaikum dan hai. Bersama saya Madam Su. Pada ini kita akan belajar tentang indices. Okay, apa itu indices? Indices adalah satu ungkapan yang berbentuk A power of n. Di mana dekat sini saya dah tunjukkan n adalah indeks ataupun eksponen dan A itu adalah base ataupun asas. Okey, A kuasa n bermaksud A berulang sebanyak n kali. So, A power of n equal to A time A time A time hinggalah A power of n. Ataupun contoh dekat sini saya bagi 2 kuasa 4. 2 akan berulang sebanyak 4 kali. So, 2 darab dengan 2 darab dengan 2 darab dengan 2. Okey. Jom kita tengok law of indices. Okey, di sini saya statekan 8 laws of indices. Di mana law yang pertama iaitu A power of n time A power of n equal to A power of n plus n. Perlu diingat bila kita nak gunakan law of indices, kita perlu pastikan base-nya mesti sama. Hanya bila base sama sahaja barulah kita boleh gunakan dia punya law ataupun hukumnya. Tengok law yang pertama. Okey, law yang pertama maksudnya dekat sini, saya bagi contoh, 2 kuasa X tambah 3 darab dengan 2 kuasa X. Contoh kan? Okey, so dia akan jadi, kita tengok sini darab, so kita akan tambahkan dia punya indeks. So, jadi 2 kuasa 2X tambah 3. Okey, yang kedua, bahagi. Bahagi biasanya ditulis dalam bentuk pecahan. Kalau bahagi ni biasanya ditulis dalam bentuk pecahan. Okey, so bila bahagi, indeksnya akan jadi tolak. Contoh kat sini, 2 kuasa 3X tambah 1 bahagi dengan 2 kuasa X. So, dia akan jadi kat sini 2 kuasa 3X tambah 1 tolak dengan X. Dapatlah 2 kuasa 2X tambah 1. Okay. Kita tengok yang ketiga pula. Law yang ketiga iaitu A kuasa M kuasa N. Okay. Law yang ketiga, saya tulis kat sini. Law yang ketiga. Contohnya kat sini, 2 kuasa 3 kuasa 4. Okey, perlu diingat ini kesilapan yang selalu pelajar buat, di mana 3 dan 4 ni bukannya 3 kuasa 4, tetapi bila kita gunakan law of indices, dia akan jadi 2 kuasa 12. Bukan 3 kuasa 4. Ini kena ingatlah. Okey, ni law yang ketiga. Law yang keempat, lebih kurang sama dengan law yang ketiga, cuma bezanya dalam bracket ni dia ada dua ungkapan, iaitu A kuasa M, B kuasa N, kuasa P. So kita just darabkan dia punya indeks lah. Okey, yang kelima pun sama. Law yang kelima ni pun sama, di mana pelajar selalu melakukan kesilapan, iaitu contohnya 2 kuasa X bahagi dengan 3 kuasa 5. Contoh sini kuasa dengan Y, contohlah. Okey. Selalu pelajar akan kuasakan yang atas saja, di mana denominatornya ditinggalkan. Okey, so jangan buat kesilapan. Kita gunakan law indices yang betul, iaitu dia akan jadi 2 kuasa XY bahagi dengan 3 kuasa 5Y. Dia akan jadi macam itulah. Okey, yang keenam iaitu A kuasa negatif 1 sama dengan 1 per A kuasa N. Soalannya tulisan selalu berbentuk 1 per 4 contoh. So, 1 per 4 dia akan jadi 4 kuasa negatif 1. Ataupun bila kita nak simplify, kita dapat jawapan dalam bentuk negatif. Contoh 3 kuasa negatif X. 3 kuasa negatif X dia adalah bersama dengan 1 per 3 kuasa X. So, ini adalah, tengok nombor kat sini. Kalau ini 6 maksudnya formula law yang ke-6. Okey, yang ketujuh, punca kuasa. Punca kuasa A kuasa M, punca kuasa N. Ingat, yang kuasa duduk di atas, yang N dia akan jadi di bawah. Dia akan jadi denominator. Okey, saya tulis kat sini yang ketujuh. Contohnya, yang ni pun samalah, selalu pelajar tak ingat kat sini. Letak sini kuasa 2, sini kuasa 3, sini punca kuasa 3. So ingat, dia akan jadi X kuasa yang 2 ni duduk di atas, puncanya duduk di bawah. So jadi X kuasa 2 per 3. Dan last kali yang ke-8, A kuasa sifar sama dengan 1.
apa-apa nilai yang dikuasakan dengan sifar dia akan jadi 1. Contoh 5 kuasa sifar dia jadi 1. Okey. So, ini adalah berkenaan dengan law of indices. Okey, jom kita tengok pada example. Okey, example bila kita pada example ni dia nak kita simplify. Okey, dan ingat bila kita nak gunakan law of indices, kita wajib samakan dia punya asas. Okey, tengok yang pertama 5 kuasa X tambah 1 darab dengan 125. Kita tengok asas yang terkecil adalah asas 5. So, kita cuba jadikan 125 tu kepada asas 5. 5 kuasa X tambah 1 darab dengan 5 kuasa 3. So, dia akan jadi sini 5, sebab darab dia akan jadi tambahkan indeks dia. So, 5 kuasa X tambah 1 tambah 3. So, dapat 5 kuasa X tambah 4. Okey, soalan B, 2 kuasa 3X tambah 1 darab dengan 2 kuasa X bahagi dengan 4 kuasa X tambah 1. So, kita jadikan 4 ni kepada asas 2. So, kita dapat sini 2 kuasa 3X tambah 1 darab dengan 2 kuasa X bahagi dengan sini 2 kuasa 2 X tambah 1. Okey, kita selesaikan. Okay, so kita dapat sini 2 kuasa 3X sebab dia darab kan. Sini darab dia, indeks dia kita akan tambahkan. 2 kuasa 3X tambah 1 tambah X. Okey, bahagi dengan 2 kuasa 2X tambah 2. Yang ni lah. Kita yang bawah ni kuasa dia kita darabkan. Okey, sekarang ni kita selesaikan. Dia akan jadi 2 kuasa 4X tambah 1 tolak dengan 2X tambah 2. Bila bahagi, kita kena letak kurungan tau. Bracket ni wajib letak. Sebabnya pelajar selalu tak letak dan dia akan jadi masalah bila tanda negatif ni kan. Sini. Dia akan bertukar tanda. So kat sini yang selalu careless. Okey, so jawapan akhir dia sebab negatif dengan positif dia akan jadi negatif. Ataupun negatif-negatif jadi positif. So, jawapan akhirnya 2 kuasa 4X tolak 2 jadi 2X. 1 tolak dengan 2, so dapat negatif 1. So, ini jawapannya. Okey, kita tengok example C. Example C, 3AB kuasa 2, punca kuasa 3, 3A kuasa 3, B kuasa 4. Okey, yang ni kita cuba simplify. Kita gunakan law of indices. Jadi, 3 kuasa 2, A kuasa 2, B kuasa 2. Okey, kemudian yang ni dia akan jadi, ni sebenarnya, ni adalah kuasa 1 So, kita tukarkan bentuk dia, 3A kuasa 3, B kuasa 4 ni, semua ni kuasa 1. Okey, so kita tukarkan bentuk dia jadi 3A kuasa 3, B kuasa 4, kuasa, ingat tadi kuasa dekat atas, punca kuasa dekat bawah. Jadi 1 kuat per 3. Okay, sekarang ni kita selesaikan. Bukan selesaikan, kita simplify. Okay, so dia akan jadi sini 3, 1 per 3. A kuasa 3 darab dengan 1 per 3. B kuasa 4 darab dengan 1 per 3. Okey, tengok kan. A ni 3 darab dengan 1 per 3 dia boleh potong. B 4 darab dengan 1 per 3 dia akan jadi 4 per 3. Okey, so dapat sini. Kita dah selesaikan ni. Kita selesaikan mana yang asas sama. Kita cuba selesaikanlah. A dengan A, B dengan B, 3 dengan 3. Okey, so kita dapat sini. 3 kuasa 2 tambah dengan 1 per 3. Okay, so kita dapat sini 3, 5 per 3. A kuasa 2 ni 2 tambah 1. Kita dapat A kuasa 3. B kuasa 2 tambah dengan 4 per 3. Kita dapat 10 per 3. So, kita dah selesaikan soalan A, B dan C. Bagi example A, B dan C. So, itu sahaja untuk topik indices. Okay, semoga awak semua faham dan cuba buat latihan lagi ya. Okey, itu sahaja. Terima kasih.